Hadis yang ke-8, wa anhu bihi qala al-haditsu tsamin an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakah fa idza fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Para hadirin yang dirahmati Allah, hadis yang ke-8 ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Umar. Sebab tu saya warnakan pada kalimah Ibnu dan juga Umar. Ibnu maknanya anak lelaki, manakala Umar maknanya Sayyidina Umar. Jadi anak lelaki kepada Sayyidina Umar. Siapakah beliau? Sayyiduna Abdullah Ibnu Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Maka saya warnakan kalimah Ibnu dan juga Umar dengan warna hijau untuk menunjukkan bahawa kedua-dua mereka adalah sahabat baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Sayyidina Abdullah bin Umar menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, saya telah diperintahkan untuk memerangi manusia. Oh, hadis ini antara hadis yang dianggap oleh mereka yang tidak faham perbahasan sejarah baginda Nabi. Mereka menganggap hadis ini mengajak umat Islam untuk membunuh orang bukan Islam. Mereka faham gitu. InsyaAllah moga-moga kita akan huraikan dengan baik supaya orang akan nampak apakah sebenarnya maksud hadis ini. Nabi SAW menyatakan, saya telah diperintahkan. Saya telah diperintahkan. Memang bukan kami. Saya telah diperintahkan untuk memerangi manusia. Sehinggalah mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Sehinggalah mereka mendirikan salat, sehinggalah mereka menunaikan zakat. Maka apabila mereka telah melakukan perkara tersebut, mereka telah menyelamatkan darah-darah mereka dan juga harta-harta mereka daripada saya, melainkan dengan hak Islam. Dan perkiraan mereka, hisab mereka adalah di atas tanggungjawab Allah Azza wa Jal. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Kalau kita tengok secara zahir hadis ini, seakan-akan umat Islam wajib memaksa orang bukan Islam untuk memeluk agama Islam. Sebab disebut saya telah diperintahkan untuk memerangi manusia. Maksudnya selagi mereka tak masuk Islam, selagi itu kita kena perang, dia tidak akan selamat nyawanya sampai masuk Islam. Tapi masalahnya ia bercanggah dengan firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim yang berbunyi la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Sebab tu di dalam kita memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga kena melihat apa yang ada dalam kitabullah. Sebab baginda Nabi itu adalah Quran yamshi, Quran yang berjalan. Segala arahan Allah dilaksanakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kalaulah seseorang menemui secara zahir ada percanggahan di antara kalam Nabi dan juga firman Allah, dia kena rujuk para ulama. Sebab mustahil Nabi akan bercanggah dengan Al-Quran. Baik, guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani ketika menghuraikan hadis ini, beliau menyatakan yang pertama Nabi sebut umirtu, bukan disebut umirna. Saya telah diperintahkan, bukan disebut kami telah diperintahkan. Bermakna hukum ini adalah khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalimah an-nas. Kalau ikut asalnya an-nas tu ada alif lam. Alif lam itu dia boleh memberi makna semua. Jadi dia akan jadi makna saya telah diperintahkan untuk memerangi semua manusia. Sehinggalah mereka masuk Islam, dirikan sembahyang, bayar zakat. Namun kata guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi dan juga guru Ustaz Hanif Harun, an-nas yang dimaksudkan di sini bukan maknanya semua manusia, tetapi maknanya manusia tertentu. Manusia khusus. Siapakah mereka? Iaitu musyrikul Arab. Orang-orang Arab yang tidak beragama Islam, yang realiti ketika itu mereka memerangi Islam.
mereka memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna hadis ini setelah kita fahami dengan baik, dia akan jadi maknanya, saya kata Nabi diperintahkan untuk memerangi orang-orang Arab yang menyerang Islam. Maknanya, kalaulah orang Arab tidak menyerang Islam, tidak mengganggu Islam, ketika itu Nabi juga tidak akan memerangi mereka. Namun oleh kerana orang Arab Mekah saban tahun melancarkan perang kepada Nabi SAW dengan Uhudnya, dengan Badarnya, dengan Khandaknya, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi untuk memerangi mereka. Sebab kalau Nabi tidak memerangi mereka, mereka akan memerangi Nabi. Apatah lagi sistem zaman itu, sistem pemerintahan zaman itu, hubungan antara negara dengan negara pada zaman tersebut, kalau kita tidak memerangi, kita akan diperangi. Dengan sebab itulah Nabi melancarkan perang hatta kepada bangsa Rom. Sebab kalau Nabi tidak melancarkan perang, mereka akan menyerang Madinah. Konsep zaman tu begitu. Masing-masing nak melebarkan empire. Tapi kalau zaman hari ini, bukan kerja Malaysia untuk bincang, tahun depan kita nak serang siapa? Tak, negara sudah berubah. Masing-masing ada kedaulatan negara masing-masing, dan hubungan negara dengan negara adalah hubungan persahabatan, bukan lagi hubungan peperangan. Jadi oleh kerana Nabi SAW hidup pada zaman yang mana sikap negara ketika itu, kalau tidak menyerang, diserang, maka mana lagi baik? Menunggu diserang atau kita menyerang? Semestinya yang paling terbaik kita menyerang. Pun begitu, subhanallah, sikap Nabi ketika menyerang tidak macam sikap negara lain menyerang. Nabi suka serang mengejut begitu. Nabi datang bawa para sahabat sampai ke lokasi tempat pada waktu malam. Orang tak tahu. Bukan SMS siap-siap. Kita akan bertemu pada tarikh sekian-sekian. Hang standby nah. Kami akan perang hampa. Bukan begitu. Nabi datang dalam keadaan mereka tak sedar, sebagaimana yang berlaku dalam peperangan Khaybar. Nabi datang pada waktu malam, sampai nak dekat-dekat subuh, Nabi kata tunggu dulu. Kita dengar dulu, mereka azan ke tak azan? Kok mereka dah masuk Islam? Tunggu tak azan, mereka tak azan. Mereka tak masuk Islam. Tapi masa tu lepas subuh, gelap lagi. Tunggu lagi. Tunggu sampai dah cerah. Akhirnya orang Yahudi keluar pada rumah, bawa cangkul, bawa macam-macam, nak pergi ke bendang masing-masing. Nak pergi ke, apa cakap Melayu kita? Kebun masing-masing. Syukran ya akhi. Bustanuhu. Kul wahiyatilah bustani. Masing-masing datang ke kebun, masing-masing datang untuk bercucuk tanam, nak tanam pokok kurma, nak baik elok. Tengah-tengah duk buat cangkul, tengok Nabi Muhammad dengan tentera. Apa yang akan berlaku? Mereka tak sempat membuat persiapan untuk berperang. Apa yang berlaku? Adakah Nabi serang mereka, tangkap, sembelih seorang-seorang? Tak. Oleh kerana mereka tak sempat nak buat persediaan, apa yang berlaku? Mereka tak ada persediaan. Akhirnya mereka menyerah kalah. Akhirnya tidak ada darah yang tumpah. Maknanya Nabi tidak mahu menumpahkan darah. Tapi oleh kerana sistem zaman tu, kata guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, kalau tidak kita menyerang, kita diserang, maka lebih baik kita menyerang. Sebab kita menyerang secara rahmah. Nabi Muhammad menyerang dengan penuh rahmah. Kerana apa? Ana rahmatul muhdah. Rasulullah kata, saya adalah rahmat yang diutuskan oleh Allah Azza wa Jal. Akhirnya mereka tak sempat nak melawan Nabi, semua ditawan. Kurang darah yang tumpah pada hari itu. Jadi maknanya tujuan Nabi bukan untuk menumpahkan darah. Tujuan Nabi adalah untuk memastikan tidak ada pertumpahan darah. Kalau terpaksa, secara yang sepatutnya. Kita tengok dalam perang Badar. Sayyidina Umar cadang untuk dibunuh semua tawanan perang. Sayyidina Abu Bakar cadang, jangan kita bunuh semua. Akhirnya Nabi ambil pendapat Sayyidina Abu Bakar. Turun ayat Al-Quranul Karim, Allah menceritakan bahawa umat sebelum ini tidak halal bagi mereka melainkan kena bunuh semua. Lalu orang kita faham, maknanya Allah Azza wa Jalla membenarkan pandangan Sayyidina Umar. Sebenarnya salah. Sebenarnya ayat itu nak menyatakan apa yang disebut oleh Sayyidina Umar itu bertepatan dengan syariat Nabi-Nabi sebelum ini. Syariat Nabi-Nabi sebelum ini, kalau perang, tawanan perang itu mesti dibunuh. Namun dalam masa yang sama, Nabi SAW berpegang dengan pandangan Sayyidina Abu Bakar. Kita tengok tak ada selepas tu Nabi sembelih.
Nabi bunuh tawanan-tawanan perang dalam perang Badar. Menunjukkan Nabi diizinkan oleh Allah untuk tidak membunuh tawanan perang. Ini syariat baru. Berbeza dengan syariat Nabi-Nabi terdahulu yang mereka akan membunuh semua tawanan perang dengan arahan Allah Azza wa Jal. Jadi isytihat Sayyidina Umar itu bertepatan dengan syariat dulu. Manakala pandangan Sayyidina Abu Bakar disukai oleh Nabi kerana di sana ada unsur kasih sayang dan juga rahmah walau kepada tawanan perang yang tadi bersungguh-sungguh untuk membunuh tentera muslimin. Jadi subhanallah, maknanya saya telah diperintahkan untuk memerangi manusia di sini. Saya diperintahkan untuk menentang orang yang mereka ini berusaha untuk menjatuhkan dan membunuh kaum muslimin. Maknanya kalaulah seseorang itu tidak melawan Islam, Nabi tidak akan membunuhnya. Buktinya sebagai contoh, berapa ramai Yahudi Madinah yang kena bunuh dengan Nabi. Itu kan bukan agama Islam. Kan Nabi kata umirtu an uqatilan nas. Namun Yahudi Madinah itu tidak dibunuh oleh Rasulullah. Kaum Kristian di Madinah tidak dibunuh oleh Nabi SAW. Bahkan ada perjanjian lagi di antara Nabi dan juga orang Yahudi ketika Nabi sampai di Madinah peringkat awalnya. Kalaulah tidak mereka sendiri yang belot, nescaya tidak akan mereka dibunuh oleh Nabi SAW. Namun mereka belot, pakat pula dengan musyrikin Mekah untuk hancurkan kota Madinah. Maka Allah Azza wa Jalla mengarahkan Nabi untuk melancarkan perang, iaitu dalam peperangan Khaybar kepada golongan Yahudi. Maknanya saya diperintahkan untuk memerangi manusia yang telah melakukan kerosakan yang mahu merosakkan kaum muslimin. Sehinggalah mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mereka mendirikan solat, mereka membayar zakat. Maknanya kalau mereka sudah memeluk agama Islam, haram kita membunuh mereka. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, hatta kalau dalam perang sekalipun sedang kita berperang dengan seorang, kita berjaya jatuhkan dia. Soal tu kita nak tembak dia sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dah haram dah ketika kita bunuh dia. Sebab dia Muslim. Sebab tu Nabi kata di akhir hadis, wa hisabuhum ala Allah. Perkiraan mereka, hisab mereka, adakah mereka betul-betul Islam atau pura-pura Islam, itu bukan tugas kita. Itu adalah hak Allah Azza wa Jal. Allah saja yang tahu dalam hati mereka. Adakah mereka masuk Islam pura-pura atau mereka masuk Islam secara benar. Kalau ikut secara logik dalam perang, dah nak kena tembak mengucap La ilaha illallah, itu tipu tu. So Islam kes takut kena bunuh. Tapi Nabi tak ajar begitu. Dah kalau dia ucap 2 kalimah syahadah, dia Muslim secara zahir dan kita tidak boleh mengatakan dia pura-pura masuk Islam. Kalau dia pura-pura sekalipun, yang tahu adalah Allah Azza wa Jal. Sebab tu di Al-Madinah ada Al-Munafiqun. Munafiqun iaitu masyarakat yang berpura-pura memeluk agama Islam. Allah tahu dia tipu masuk Islam. Dia masuk Islam pura-pura. Namun subhanallah, dalam keadaan Allah beritahu Nabi fulan bin fulan pura-pura masuk Islam, Nabi tidak pula melakukan hubungan macam yang itu adalah seorang kafir. Kenapa? Kerana dia zahirnya adalah seorang Muslim. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, mengkafirkan orang Islam tu berat. Hatta yang Nabi tahu yang tu kafir pun, dia pura-pura memang dia kafir lah. Namun oleh kerana yang ada itu adalah dalam hati, yang tahu adalah Allah, dah nahnu nahkum bil zawahir wallahu yatawallas sarair. Kita berhukum secara zahir, Allah lah yang tahu apa yang ada dalam hati dia. Sebab tu Nabi sebut di akhir hadis ni, wa hisabuhum 'ala Allah. Maknanya seseorang itu kalau sudah memeluk agama Islam, dia terbebas, dia selamat darah dia. Tidak boleh dijatuhkan hukuman bunuh kepada dia. Dan tidak boleh dirampas harta dia kerana dia seorang Muslim. Orang Muslim haknya besar. Cumanya dengan bantuan dan juga padanan hadis yang lain, tahulah kita bahawa tak semestinya harta dan nyawa seseorang selamat kalau dia masuk Islam. Kalau dia tak nak masuk Islam sekalipun, tapi dia taat kepada kerajaan Islam, dia dipanggil Ahlu Zimmah, orang yang mendapat perlindungan. Ahlu Zimmah maknanya orang yang mendapat perlindungan daripada Allah dan Rasul. Mereka ini walaupun tidak beragama Islam, mereka juga dijaga nyawa dan juga darah mereka. Harta mereka dijaga kerana mereka adalah manusia yang tidak melakukan kerosakan kepada kaum muslimin. Walaupun dia tak nak masuk Islam, kerana la ikraha fiddin, tidak boleh paksa orang masuk agama Islam. Cuma kata Nabi, illa bihaqqil Islam, melainkan kalaulah seseorang itu melakukan jenayah lalu berdasarkan syariat Islam, orang itu akan dijatuhkan hukuman bunuh. Ketika tu dia Islam ke, dia tak Islam ke, dia wajib jatuhkan hukuman bunuh. Sebagaimana yang berlaku kepada
seorang Yahudi, wanita Yahudi yang telah meracun Nabi SAW dengan daging kambing yang dibubuh racun itu. Selepas selesai perang Khaybar, Yahudi ini, wanita Yahudi ini akhirnya dia masuk Islam. Ini sahabat Nabi SAW. Seorang sahabiah yang asalnya beragama Yahudi, dia letak racun atas daging tu. Bila bagi kepada Nabi, Nabi dah makan sikit. Dan seorang sahabat Nabi pun makan juga. Akhirnya racun itu mula masuk. Namun takdir Allah Ta'ala, daging kambing itu berbicara dengan Nabi mengatakan bahawa dia telah diracun. Cuma Nabi dan makan dah. Allah takdirkan begitu. Jadi kata para ulama, di sini lagi hebat mukjizat Nabi, lagi hebat daripada mukjizat Nabi Allah Isa yang menghidupkan orang mati. Sebab orang mati, dulu dia orang. Memang orang boleh bercakap. Cuma akhirnya dia mati. Bila dia hidup balik, hebatlah. Tapi daging kambing masa hidup pun tak bercakap. Kemudian, ketika dia bercakap tu pula, dia bukan jadi kambing seketui. Daging saja boleh bercakap. Di sini menunjukkan bahawa mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatasi mukjizat para nabi dan para rasul yang lain. Apabila wanita ini, bila Nabi kata dapat tahu yang daging tu beracun, sebab daging tu beritahu kepada Nabi. Nabi panggil wanita tadi, kenapa kamu racun daging ni? Dia kata, kalau kamu seorang Nabi, Allah akan selamatkan kamu. Namun kalau kamu bukan Nabi, kami selamat daripada kamu. Dan kalau kamu bohong, elok kamu mati. Tapi kalau kamu Nabi, Allah akan maklumkan yang daging ni beracun. Nabi maafkan wanita tadi, terbebaslah dia daripada hukum qisas. Dia masuk Islam sudahnya. Namun sahabat Nabi yang seorang lagi tadi, dan makan tak sempat. Usaha juga nak selamatkan tak sempat sebab racun dah masuk dalam badan. Akhirnya sahabat tadi meninggal dunia. Lalu kaum keluarga sahabat tadi menuntut qisas. Jadi wanita yang telah menjadi sahabiah tadi, asalnya Yahudi, masuk Islam, dia dijatuhkan hukuman qisas walaupun Nabi maafkan. Tapi masalahnya sahabat Nabi yang meninggal tadi, keluarganya tidak maafkan. Maknanya walaupun dah masuk Islam, dijatuhkan hukuman qisas atas hak Islam. Sebab dia telah melakukan jenayah yang syariat mengatakan orang ini dijatuhkan hukuman qisas. Jadi maknanya seseorang kalau dia tak buat jenayah, dia tak ada buat masalah, nyawa dan hartanya dijamin oleh syariat. Sekalipun dia tidak beragama Islam.